wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 5 usaha. Apa khabar semua? Cikgu harapkan kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat bersama keluarga dan masih boleh bergembira di hari raya walaupun kita tak dapat ke mana-mana dan harapnya dapat berada di rumah dan sambil kamu duduk-duduk kat rumah menghabiskan kuih raya yang masih ada tu. Eloklah ikuti PDPR dan kita sambung pembelajaran kita yang telah pun terhenti sebelum cuti hari raya hari tu. Okey, jadi hari ni apa yang kita nak pelajari? Okey, kita tengok sini. Okey, untuk hari ni kita akan cikgu rasa cikgu nak ulang sikit tentang rantai makanan. Okey, jadi untuk rantai makanan ni ada 3 objektif kita yang kita nak capai hari ni. Menyatakan maksud rantai makanan. Apa maksud rantai makanan? Mengenal pasti rantai makanan dalam sesuatu habitat dan mengenal pasti pengeluar dan juga pengguna serta bilangannya dalam sesuatu rantai makanan. Jadi 3 objektif ni sila ikuti PDPR kita supaya kita dapat capai 3 objektif ini. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Menyatakan maksud rantai makanan. Dalam gambar ni kita ada nampak dalam satu habitat ni di paya bakau lah. Okey. Di paya bakau kita akan dapati ada pelbagai jenis hidupan kat situ. Okey. Ada tupai, ada burung, ada ular, ada monyet, ada udang galah, ada ikan dan juga ada ketam dan sebagainya. Okey. Dan hidupan-hidupan ini dia ada berkaitan antara satu sama lain. Okey, iaitu siapa makan siapa. Sebab kita tahu ada haiwan dia makan haiwan lain. Okey, ada haiwan dia makan tumbuhan. Ada haiwan dia boleh makan kedua-dua. Jadi bila berada pada satu habitat, kat situ ada sumber makanan masing-masing. Okey, sama ada dia memakan sesama dia ataupun dia makan tumbuhan. Jadi yang kita nak tengok hari ini. Jadi rantai makanan, okey. Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, contoh yang pertama, tupai dia makan buah dimakan oleh tupai. Anak panah tu buah dimakan oleh tupai. Tupai pula kalau nasib tak baik dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Ni ular tu ular tedung lah kot. Kalau ular sawa, elang pun tak boleh nak nyambar. Okey, ni salah satu contoh kaitan makanan yang wujud kat situ. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, kalau tak tupai tadi dia mula daripada dalam air pula. Dalam air kita ada rumpai air. Okey, rumpai air mungkin dimakan oleh ikan. Okey, ikan dimakan oleh memerang. Pernah tengok memerang tak? Okey. Tu memerang. Okey, ni memang kerja dia makan ikan. Okey. Kemudian memerang ni mungkin satu hari dia dimakan oleh ular. Ular pula akan dimakan oleh elang. Ini satu bentuk perkaitan makanan yang boleh wujud juga dekat habitat tersebut. Okey. Kemudian yang ketiga kita tengok. Tadi buah tadi dimakan oleh tupai tapi tak monyet juga makan buah dan monyet juga boleh dimakan oleh ular dan ular tersebut boleh dimakan oleh elang. Jadi ketiga-tiga perkaitan ni, tiga-tiga contoh ni menunjukkan hubungan antara haiwan. Tapi bukan hubungan saudara mara, bukan hubungan macam mana. Dia hubungan tentang siapa dimakan oleh siapa ataupun siapa memakan siapa. Jadi, bolehlah kita katakan rantai makanan merupakan hubungan makanan antara hidupan. Kalau kita tengok kat sini dia macam membentuk satu rantaian daripada buah kepada monyet, kepada ular, kepada elang. Tu macam satu rantaian. Yang sini pun sama, daripada rumpai air dia pergi pada ikan, ikan pula dimakan oleh memerang, memerang dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Okey, yang awal tadi pun ada rantaian. Cuma rantaian dia pendek jelah. Buah dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Jadi rantaian-rantaian ini kita panggil sebagai rantaian makanan dan dia dihubungkan oleh siapa yang makan siapa. Jadi masuk rantaian makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Jadi itu objektif kita yang pertama, maksud rantai makanan. Okey. Sekarang kita pergi kepada objektif kita yang kedua. Okey. Iaitu mengenal pasti. Okey. Rantai makanan dalam satu habitat. Jadi ini salah satu contoh tadi. Okey. Yang cikgu tunjukkan. Buah-buahan dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Tapi dalam sains kita tak akan tulis lengkap macam tu. Kita gunakan simbol. Nampak tak simbol anak panah ni? Anak panah ni bermaksudnya bukan buah-buahan jadi tupai.
Okey, tetapi maksud dia kat sini ialah dimakan oleh. Anak panah ni bermaksud dimakan oleh. Jadi kalau kita baca macam ni, buah-buahan dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Okey, macam tu. Cara kita nak menulis rantai makanan. Tak payahlah kita tulis dimakan oleh macam ni kan. Tak lagi. Okey, jadi kita boleh gunakan simbol anak panah tu. Tapi yang mesti dia ada kepala dia macam yang sebut itu. Okey. Okey. Jadi kat sini macam yang tadi ini sekarang cikgu dah gabungkan dia. Okey. Mengenal pasti rantai makanan. Jadi macam tadi tu kita dah kenal pastilah siapa dimakan oleh siapa, kemudian dia dimakan oleh siapa pula dan akhirnya dimakan oleh siapa lagi. Jadi itu cara kita mengenal pasti rantai makanan antara satu hidupan dengan hidupan yang lain. Yang penting kita kena tahu jugalah. Boleh tak bangau ni makan monyet? Contohnya macam tu. Boleh tak memerang ni makan buah? Yang itu kita kena tahu terlebih dahulu. Bila kita dah tahu siapa yang boleh makan siapa, baru kita boleh bentuk beberapa rantai makanan dekat situ. Okey. Jadi kat sini kita dapat 3 rantai makanan. Okey. Yang macam mana cikgu tunjuk tadi itulah. Okey. Yang pertama buah dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Okey, yang ini, yang merah ni. Okey, kemudian kita tengok yang kuning. Rumpai air dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh memerang, memerang dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Yang ketiga yang biru pula. Okey, buah dimakan oleh monyet, monyet dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Jadi ini mungkin ada lagi lah yang kita boleh bentuk. Okey. Jadi di situ. Okey. Macam ini pun sama. Okey. Kita dekat kebun ni, kita ada pokok sayur, kobis, kita ada itik, ada kambing, ada ular, ada beluncas, ada ayam. Ada ayam, ada beluncas, ular, itik, kambing. Okey, cukup tu. Okey, jadi daripada hidupan-hidupan sini kita boleh membentuk beberapa rantai makanan yang munasabah lah. Sayur dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Okey, sayur dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik dan dimakan oleh ular pula. Okey, sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Jadi ini kalau kita nampak ada 5 rantai makanan yang kita boleh bentukkan kat situ. Dan tak semestinya dia melibatkan kesemua haiwan dalam satu rantai makanan. Kadang-kadang 3 saja macam ni. Kadang-kadang boleh sampai 5 macam tu. Okey. Jadi kita kena kenal pastilah. Okey. Jadi kita dah kenal pasti rantai makanan dan sekarang kita nak kenal pasti dalam rantai makanan ini ada 2 pihak yang sangat penting. Yang pertama, kalau kita tengok dalam sini, habitat yang pertama di paya bakau. Rantai makanan pertama, kedua, ketiga ni persamaan dia mesti dimulakan oleh siapa? Ia mesti dimulakan oleh tumbuh-tumbuhan. Kerana apa? Hanya tumbuhan saja yang boleh cipta makanan dan kemudian akan dimakan oleh hidupan yang lain. Ini benda pula yang keluar ni. Kacau betul. Okey. Kemudian golongan yang kedua kita panggil sebagai pengguna. Okey. Pengguna iaitu terdiri daripada haiwan lah biasanya. Sama ada haiwan herbivore, omnivore ataupun carnivore. Tapi biasa yang ujung sekali akan merupakan haiwan carnivore sahaja. Okey? Kat situ. Baik. Ini untuk habitat pertama. Kita tengok habitat yang kedua. Pun sama juga. Okey, mesti permulaannya dimulai oleh pengeluar iaitu tumbuhan ataupun tumbuhan yang kita panggil sebagai pengeluar. Kemudian diikuti oleh kumpulan yang kita panggil sebagai pengguna. Sebab dia akan menggunakan tumbuhan ni. Dia akan memakan tumbuhan ni tadi. Okey? Jadi dalam satu rantai makanan penting untuk kita kena pasti siapakah pengeluarnya dan siapakah sebagai penggunanya di situ. Okey. Kemudian kita dah tahu siapa pengeluar, siapa pengguna pertama, kedua dan terakhir. Yang kita nak kena tahu juga, okey, dalam rantai makanan ini ialah tentang bilangan dia. Okey.
daripada buku yang cikgu semak yang kamu hantar, ramai yang terbalik. Okey. Dia sebenarnya yang mula-mula sekali perlulah lebih banyak daripada yang kedua. Contoh macam gini, sayur mesti lebih banyak daripada itik. Itik mesti lebih banyak daripada ular. Kalau kita susun dalam bentuk piramid, okey, sayur kobis ni dia mesti paling bawah sekali. Bawah kan paling besar, maksudnya dia paling banyak. Okey, yang paling atas sekali yang paling sikit ular. Okay, sebab atas puncak dia kecil. Okey, sebab inilah sepatutnya berlaku ataupun menjadi apa ni, susunan yang sepatutnya dalam satu rantai makanan. Sebab kalau kobis lebih sedikit daripada itik, itik takkan cukup makan. Kalau itik lebih sedikit daripada ular, ular banyak, ular pula yang tak cukup makan. Jadi kawasan tersebut kita anggap dia sebagai macam tak normal, tak balance. Okey. Macam kita lah. Okey. Penjual dengan pembeli mesti lebih ramai pembeli. Kan kalau dah semua yang nak menjual, siapa yang nak membeli? Jadi benda ni juga berlaku dalam kalangan haiwan. Jadi sama juga macam kat bawah tu. Sayur, okey, mesti lebih banyak daripada beluncas. Beluncas mesti lebih banyak daripada itik. Itik mesti lebih banyak daripada ular. Kalau ular banyak sangat kat situ, makanan pun tak ada. Okey? Sebab itik tak ada. Okey? Bila itik tak ada, beluncas dan sayur, dia takkan jadi seimbang macam tu. Okey? Jadi mesti yang akhir tu dia makin sikit. Okey? Mesti lebih sedikit daripada yang mula-mula pengeluar. Kalau kita pergi kat sawah padi, kita akan nampak padi yang penuh. Ular takkan kita nampak penuh satu bendang tu ular je semua. Kan? Padi mesti banyak dulu. Kemudian kita datang dekat, oh baru kita nampak ada belalang. Okey. Datang dekat lagi, oh rupanya ada ular juga. Okey. Dan last kali ular dia makan oleh siapa? Elang. Elang dekat atas, dia sikit saja kan. Jadi macam tu sepatutnya. Kalau elang lagi banyak, awan tu hitam je dengan elang, memang tak ada tu hidupan lain lah, jawab lepas di situ. Baik, cikgu rasa setakat ini saja. Okey, objektif kita. Kita perlu kenal pasti apa itu rantai makanan, kenal apa maksud rantai makanan, apa rantai makanan yang boleh wujud dalam satu habitat, di mana letaknya pengeluar dan juga pengguna, dan akhir sekali bagaimana bilangan mereka berubah daripada pengeluar sehinggalah pengguna terakhir. Jadi cikgu harap sampai di sini saja PDPR kita, dan silalah jawab soalan-soalan yang telah pun cikgu sediakan. Okey. Jadi untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, dan jaga diri dan kesihatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.